Kira salah. Alamat Facebook. Hai, very. Sekejap ya. Hai, sekarang kita orang tengah prepare je. Nanti pukul 11 kita live, okay? Hai Hanggi Choi. Good morning, Yufi Fong. Li Yi Fong. Li Yi Fong. Okay. Good morning. Li Yi Fong. Hai, Nurafika. Good morning.
Hi, good morning. Good morning, Ashraf, Hanani. Aisyah, memang tak ada suara ke? Sebab kita belum mula lagi, Cik. So, kira pukul 11. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hai, hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada semua yang menyaksikan secara live melalui Facebook. So, seperti yang dah diberitakan di posting pada hari ini kami pelajar praktikal akan bersiaran dengan tajuk yang mungkin ramai pernah dengar, tapi tak ramai yang tahu apa itu sebenarnya personality introvert versus extrovert. Okay, tapi hari ini kami akan sembang berkenaan dengan perspektif personality, iaitu aku introvert atau extrovert. Okay, so kejap kita share slide. Okay, tada! Okay. So, hai, nama saya Nur Ain. Saya pelajar praktikal dari Pusat Kaunseling UTM Johor dari University of Cyberjaya dalam jurusan Diploma in Psychology, dan ini partner saya. Okay, hai, nama saya Nuri Syafina. Saya pelajar praktikal dari Pusat Kaunseling UTM Johor Bahru. So, saya dari University of Cyberjaya, ambil jurusan Diploma in Psychology. Okay, we are in the same kapal. Ya, We are in the same kapal. So, sebelum kita nak sembang dengan lebih mendalam tentang introvert versus extrovert, why don't kita kenali dulu apa itu personality? So, bagi Fina, apa tu personality, Fina? Okay, apa yang kita fahamkan, apa yang yang kita fahamkan, okay, personality ni dia make up of someone, okay, make up of someone yang bagaimana seorang tu membawa perwatakan dia ataupun pembawakan diri dia secara diri sendiri ataupun kepada public. Okay, so contohnya kan, kalau saya cakap dekat Ain, saya ni introvert lah, mesti Ain akan gelak kan, betul tak? Of course, sebab saya dah kenal lama dengan Fina. Dan bagi saya, Fina ni orangnya yang agak extrovert, sangat banyak bercakap, mulut bila dengan orang, dia bercakap non-stop. So kenapa Fina kata Fina introvert? Sebab, okay, bila saya dekat dalam circle saya kan, okay, saya akan automatik akan jadi orang yang introvert kan, sebab bila kalau saya kat rumah, kadang saya macam rasa saya nak bersendirian, nak duduk dekat rumah, macam tak nak bergaul sangat dengan orang, macam rasa okay lah, hari ni aku rasa macam aku nak jadi bukan jadi, maksudnya nak jadi bukan nak jadi, maksudnya nak rasa macam introvert, macam
nak bersendirian, tak nak bergaul dengan orang, tak nak So, bergaul. maksud Fina, bila Fina dengan kami, dengan saya, Hmm, dengan kawan-kawan kawan-kawan yang rapat, terus saya Fina akan jadi sangat extrovert. Ya, And then betul. bila when it come to your circle, family, Fina akan jadi introvert. Yes. Macam tu. Betul. Okay. So Fina, kita masuk pula pasal personality introvert dan extrovert. Okay. Apa tu personality introvert, Fina? Okay, so Ain tahu kan, setiap manusia ni dalam dalam diri mereka ni kan, dalam diri mereka ni ada mempunyai satu personality yang berbeza. Okay, ada setengah orang tu lebih cenderung jadi pemalu. Okay, ada setengah orang tu dia akan jadi peramah, mudah bersosial dengan orang sekeliling dia. Bila kenal dengan orang ramai, senanglah nak bercakap, nak berbual apa semua kan. Okay, so bukan mudah untuk kita ketahui karakter-karakter setiap individu ni. Okay, jadi hari ni kita nak sama-sama mengenali kepribadian introvert versus extrovert. Okay, bagi anda. So ini soalan lah. Okay, soalan. Bagi anda tuan-puan semua, apa yang tuan-puan faham tentang introvert versus extrovert? Bagi anda lah kan. Apa yang anda tahu? Apa yang anda tahu tentang orang introvert dan apa yang anda tahu tentang orang yang extrovert? Sofina. Okay, so kalau kita nak tunggu. Memang kita tengok ni sebab kalau tak aku dah kurang sikit betul. So, kita terus terangkan lah. Introvert ni kita boleh letak dia kan macam dalam golongan orang yang jenis seorang yang pemalu ataupun jenis orang yang tak suka bergaul sangat dengan orang, macam keramaian, macam ada majlis keramaian ke apa benda semua, dia akan macam tak suka dengan orang-orang yang macam ramai dekat sekeliling dia. So dia akan seterusnya dia orang akan asyik duduk dekat rumah je. Lepas tu tak suka nak dia orang suka menyendiri. Rasa macam kalau dia orang menyendiri, kalau dia orang duduk dekat rumah tak bergaul dengan siapa-siapa, dia orang akan rasa macam energi banyak. So kalau dekat dalam kalau macam kalau macam dia orang tak banyak bercakap sangat, dia orang akan keluarkan melalui jenis penulisan ke, dia orang akan tulis something, buat novel, whatever else. Lepas tu dia orang akan dengar muzik, macam tu lah. Kalau orang extrovert pula, jenis dia kalau orang tu kalau dia berbual dengan orang, macam nak ajak berbual apa semua, dia akan rasa energy, macam rasa macam bersemangat nak bercakap, banyak macam rasa macam suka bergaul dengan orang-orang luar, orang sekeliling dia lah untuk macam tu. Okay, so Fina kat sini kita boleh tengok komen lah. Nabila Rizal, introvert selalu senyap, extrovert banyak bercakap. Betul. Extrovert orang yang berani bergaul. So semua assume introvert tu banyak yang pendiam. Ya, betul. Okay. Sometimes can be mixed, introvert person take sometimes untuk adapt dengan circle translation benda. Yes, betul. So tak semestinya kat sini tak semestinya orang introvert tu pendiam, takut apa semua, tak bergaul dengan orang. Kita tak boleh nak assume introvert tu seorang yang pendiam lah. Okay, bunga K2S2 extrovert. Apa tu Syam ni? Okay, so seterusnya kita akan masuk kepada jenis-jenis introvert. Okay, sebelum tu, Ain terangkan apa? Okay, sebelum kita masuk mengenai jenis introvert dan extrovert ni, kita kena faham konsep asas introvert versus extrovert ni dulu. Rasanya pasal ni, apa yang saya akan sebut ni, dah banyak keluar tau dekat artikel, dekat buku. Contohnya macam buku Iman Psychology. So saya macam apa orang kata, balik lah, Keluarkan balik. Ya, keluarkan balik. So dalam otak setiap manusia ni, dia ada satu bahagian yang dinamakan ARAS. Apa tu ARAS? Ascending Reticular Activating System.
iaitu bahagian yang menentukan sistem kenikmatan sosial kita. Oh, bukan tu. So untuk bagi tuan-tuan dan puan-puan lebih mudah faham, cuba bayangkan yang otak manusia, dalam otak manusia ni ada sebuah gelas. Okey, sebuah gelas. Gelas ni yang kita akan panggil dia sebagai aras. So lain orang, lain saiz gelas dia. Ada yang kecil, ada yang besar dan ada yang sederhana. So apabila seseorang itu bersosial dengan orang lain, dengan kawan-kawan yang lain, dia akan rasa ada satu kenikmatan dan keseronokan dalam pergaulan tersebut. So keseronokan itulah yang dipanggil social pleasure. So kita anggap social pleasure tu as a air lah, seperti air. Setakat ni faham tak? Setakat ni Dina faham tak? Okay. So sekarang kita nak tahu apa fungsi gelas. Apa fungsi gelas ni dalam otak ni kan? Okay, fungsi dia adalah untuk simpan air, social pleasure tadi yang kita dapat setiap kali kita bersosial dengan manusia lain. So sosial dengan kawan-kawan kita lah. So oleh disebabkan lain orang, lain saiz gelas dia, maka orang yang gelas kecil tadi tu, air dia lebih cepat penuh. Lebih cepat penuh dan lebih cepat akan melimpah lah kan. So maknanya bila dia bergaul dengan 2-3 orang je, air dia dah macam dah melimpah. So maknanya dia dah kena stop lah bergaul. Dia kena stop bergaul. Manakala orang yang gelas dia besar pula, dia masih boleh masuk air yang banyak. So maknanya dia still boleh bergaul dengan ramai orang lah. Lagi 6-7 orang macam tu kan. So untuk gelas, kawan kita yang gelas dia yang kecil tadi tu, sebab cepat sangat air dia penuh, so dia kena stop. Dia perlukan masa sekejap untuk dia asingkan diri dia, untuk dia recharge balik tenaga dia, untuk dia habiskan air yang dalam gelas ni tadi. Untuk dia minum semualah, kasi habiskan kan. So kenapa dia nak kena stop sebelum, so dia kena stop lah sebab air dia dah melimpah kan, sebelum dia mula balik bergaul, untuk mula bergaul balik dan dapatkan kenikmatan sosial tu dengan orang baru. Macam tu. So seperti yang saya terangkan tadi, rasanya semua dah boleh agak yang gelas kecil tadi adalah orang introvert dan orang yang gelas besar tadi adalah golongan extrovert. So konsep saiz gelas ni, konsep aras ni untuk menentukan berapa banyak social pleasure, berapa banyak air yang boleh masuk. Maksudnya berapa banyak, apa orang kata, berapa banyak sosial dengan kita orang. boleh menikmati sosial tu lah, sosial dengan orang ramai, berapa banyak kita boleh berkawan dengan orang ramai lah kan. So kita kena fahami dulu konsep asas ni, baru kita boleh masuk pada jenis-jenis dia. So jenis-jenis introvert versus extrovert. Selalu kita dengar yang orang selalu cakap yang introvert ni loser, kononnya tak ada soft skill, tak ada keyakinan diri langsung, pendiam macam tadi, pendiam, tak suka borak dengan orang lain, anti-social. Disebabkan faktor-faktor ni lah orang nampak introvert ni as a someone yang tak berguna, tak penting. Tapi bila orang introvert ni, kita bagi dia spotlight tu tuju ke betul kat dia, orang akan nampak dia as a introvert ni as a someone yang sangat-sangat penting. Okay? Sebenarnya ada 4 jenis introvert. So semuanya mempunyai karakteristik yang unik serta tersendiri. So seseorang introvert ni boleh mempunyai keempat-empat ciri tersebut. Maksudnya empat-empat jenis introvert ni lah. Tetapi macam mana kita nak tahu yang mana satu dia introvert ni? Maksudnya introvert A, introvert B atau introvert C atau introvert ni. Dia akan ada satu dominan utama yang membezakan di antara keempat-empat ni. So dia ada satu perangai dia lah. Mana takkanlah kita nak assume dia introvert ni, keempat-empat introvert ni kan, dia akan ada satu perangai dia yang menentukan mana satu introvert dia. Dia introvert yang mana satu. So introvert yang pertama adalah introvert social.
Ya, introvert social. Introvert social ni orang dia boleh check lah. Kita boleh starting check. Introvert social ni, introvert social ni macam mana? Report ke doktor? Orang yang memilih, introvert social ni orang dia memilih untuk tidak bersosialisasi kerana lebih suka bersendirian. Yang kedua, tak ada masalah untuk keluar. Orang introvert social ni dia tak ada masalah pun untuk keluar bersendirian, pergi mall sendiri, makan sendiri, pergi mana-mana kira seorang-seorang lah. Dia tak ada kawan pun dia still boleh keluar lah seorang-seorang lah kan. So introvert social ni kalau dia macam Fina, introvert macam Fina cerita tadi, introvert social ni bila dia dengan kawan rapat dia jadi extrovert. Tapi bila dia dengan circle dia, dengan orang asing, dengan family, dengan certain orang lah, dia akan jadi seorang yang sangat tak banyak cakap, which is introvert lah. So diorang ni bukan, macam mana nak cakap diorang ni bukan orang yang macam tu, tapi introvert social ni yang bukan memang yang pendiam, tapi introvert social ni dia yang memilih untuk tak nak bergaul dengan orang lain. Dia yang memilih untuk tak nak bergaul dengan orang lain. Contoh dia kalau dekat sekolah lah kan Fina. Kalau dekat sekolah ada perhimpunan. And then tiba-tiba cikgu cakap, okay, kita akan bahagikan semua ni pada kumpulan. So orang yang introvert social ni dia akan pilih kelompok yang dia kenal. Kelompok yang bukan yang dia kenal tau. Kelompok yang sedikit. Sekarang ada yang orang kan kalau suka memilih kawan suka berkelompok tu dia suka pilih macam yang ramai-ramai. Tapi kalau introvert social ni dia akan memilih bila orang suruh dia bagi pilih kumpulan, dia akan pilih kelompok yang sangat sedikit sebab dia selesa macam tu, dia tak suka ramai-ramai orang. Tu introvert social. So introvert yang kedua, introvert berfikir. Introvert berfikir ni dia boleh dikategorikan dalam golongan yang intelektual. Okay, dia sangat suka berfikir. Bila dia tengok movie pun dia akan berfikir macam mana macam ni, macam mana, macam tu, macam ni kan. So dia ni lah yang orang selalu nampak macam perspektif dia ni kan orang tak biasa nampak macam dia ni apa-apa semua dia suka berfikir. Jenis introvert berfikir ni dia sangat suka berimajinasi. Dia mampu melahirkan daya kreatif yang sangat tinggi. Okay, dia juga suka menganalisis sesuatu keadaan berdasarkan pengalaman masa lalu. Okay, bila dia dah lalui benda tu, dia akan analisis lah. Kenapa macam ni, macam tu. So, dia ni pula lebih gemar gerakkan idea yang berada di fikiran diorang berbanding dengan bersuara. Okay, kekuatan introvert gementar ni pula adalah idea, penulisan, data dan pemikiran. So idea, dia jarang bercakap. Tapi bila kita contohnya dia jarang bercakap, and then bila kita panggil dia untuk present, untuk keluarkan idea yang dia keluarkan tu lain daripada yang lain. Maksudnya bila orang macam dia keluarkan sesuatu idea yang orang belum sampai tahap tu. Orang baru sampai tahap ni, dia dah sampai ke hujung. Orang macam tengok macam, bila dia present orang macam, wow, kita orang tak sampai situ lagi tapi dia dah sampai situ. Faham tak? So, itu introvert berfikir. Yang ketiga adalah introvert gementar. Introvert gementar ni adalah golongan yang selalu disebut sebagai pemalu, tak pandai bersosial dan pendiam. Introvert gementar ni jangan tertukar dengan introvert social. Introvert gementar ni dia memang macam tu. Introvert social dia memilih untuk begitu. Okay, so introvert gementar ni sememangnya dia tak pandai borak dengan orang. Dia bila kita suruh dia borak dengan orang, dia akan cepat rasa macam takut, cemas bila dia berada dalam surrounding baru dan bila dia nak bertegur sapa dengan orang yang baru. Okay, Bina. Okay. Jenis introvert gementar ni dia jarang ada kawan yang ramai. Okay, dia jarang ada kawan yang ramai. Kawan baik dia pun TV, filem, buku. Tu je lah. So, kita dah tahu pasal introvert gementar. Introvert gementar pun dia ada kehebatan dia. Kita dengar, kita macam tahu dia pendiam dan semua. Tapi dia pun ada kehebatan dia.
kehebatan dia, introvert gementar ni, jenis introvert gementar ni, bila dia dah kenal rapat dengan someone tu, wow, bila dia dah kenal rapat dengan someone tu, dia akan sangat menjaga, apa orang kata, dia akan sangat menjaga hubungan tu. Dia akan sangat menjaga Jadi hubungan macam tu, dia akan sangat menghargai persahabatan tu. Okay, so kira macam introvert gementar ni, dia more focusing on quality dan quantity lah. Okay, so introvert yang terakhir adalah introvert introvert tenang. Introvert tenang ni seorang yang bersifat pasif, pasif. pasif dan tenang. So dia mempunyai, introvert jenis ni mempunyai tahap kesabaran dan keyakinan serta ketenangan yang agak tinggi. Setiap tindakan dia dimulai dengan berfikir dahulu. Sebelum dia nak buat something, dia akan fikir, bagus tak buat ni? Bagus tak? What if aku jadi macam ni? Aku akan buat yang ni, dia macam tu. So dia, introvert jenis ni, dia sangat berhati-hati dalam percakapan dia serta bila dia melakukan sesuatu. Introvert gementar ni dia bukan jenis yang seorang yang sangat spontan, sangat kelang kabut, sangat exploding from macam apa, setengah extrovert. Extrovert kan dia macam kelang kabut, dia macam apa yang dia fikir dia terus buat. Introvert tenang dia tak macam tu. Sebab tu dia bukan tenang. So golongan ni boleh dikatakan sesuai lah jadi sebagai leader, ketua, sebab kematangan mereka dalam setiap tindakan yang datang dengan fikiran dulu, dengan berfikir dulu. So apa yang dia nak buat, dia akan fikir dulu apa risiko dia, apa kebaikan dia, macam tu lah. So dah habis. Dah habis. So itulah introvert. Empat jenis introvert. So sangat penting untuk kita kenal pasti personality seseorang tu supaya kita tak, orang kata, tak jenis tangkap muat jenis tangkap muat je lah. Bila dengar dia pendiam je, dia mesti introvert sosial, dia mesti introvert gementar ni. Padahal dia sebenarnya introvert sosial, dia yang memilih untuk menjadi pendiam. So dah, kita pergi kepada extrovert pula. So extrovert pun ada 4 jenis. Extrovert sensor, extrovert intuitor, extrovert feeler dan extrovert thinker. So far faham ke? Anda semua faham ke? So you extrovert? You Joshua lah, you extrovert. You tanya siapa extrovert? Okay. Yes, saya petik dari buku pendiam. Ya. Yang saya terangkan pasal gelas tadi semua, itu saya dapatkan saya petik daripada buku pendiam lah, boleh dapatkan daripada Aiman Amri dan Akila Masri. Mantap. Faham, alhamdulillah faham. Okay, terima kasih. Nothing. Okay, so extrovert sensor pula. Extrovert sensor ni dia seorang yang senang didorong dengan maklumat yang diperoleh melalui dunia fizikal sekeliling dia. So dia memahami, cara dia memahami serta belajar apa yang sedang berlaku di keliling diorang melalui 5 deria. Lihat, sentuh, dengar, bau dan rasa. So diorang ni, rather than focusing on hypothesis and theory, sensor extrovert ni lebih mempercayai pengalaman peribadi sendiri. Maksud dia macam bila dia nak tahu sesuatu tu, dia go with it. Faham tak? Dia buat benda tu, so bila dia dah buat benda tu, dia ada pengalaman sendiri. So bila dia nak terangkan dekat orang lain, dia akan terangkan berdasarkan pengalaman dia sendiri. Bukan berdasarkan teori-teori orang, hipotesis orang, macam tu.
Extrovert sensor ni dia lebih suka terlibat dalam aktiviti seperti olahraga yang memerlukan rangsangan fizikal yang kuat. So orangnya ni, jenis orangnya dia mudah rapat dengan orang yang sekepala berbanding dengan orang yang suka borak panjang. Maksudnya orang yang satu kepala dengan dia lah daripada orang yang suka macam borak tak Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. apa-apa gitu. So orangnya mudah bosan, sangat mudah bosan kalau tak melakukan sesuatu. Okay, jenis extrovert sensor ni orang dia suka melakukan perkara-perkara yang baru. Okay, kira macam dia push diri dia untuk benda-benda yang baru lah, benda-benda yang mencabar. Itu. So yang kedua, extrovert intuitor. Extrovert ni dia kurang sikit berbanding dengan extrovert sensor tadi tu. Dia lebih suka menyelami idea-idea yang abstrak dan tumpukan perhatian pada what if something happen. Okay, macam mana kalau benda ni berlaku? Okay. Bukannya dengan bukannya dengan yang sudah sedia ada. Bukannya macam dia tengok benda tu berdasarkan apa yang ada depan mata dia. Okay, dia suka explore. Dia suka explore. Yes. Itu sudah explore Dia benda suka tu. explore. Dia orang dia jenis suka explore. So extrovert jenis ni dia suka berfikir. Dia suka otak dia suka bergerak. Fikir macam-macam idea dan suka tukar-tukar idea dengan orang lah. So extrovert pula dia suka bersosialisasi dengan ramai orang sebab bagi dia orang itu adalah cara untuk dia orang belajar benda baru serta berkongsi pengalaman dengan orang baru. So extrovert filler ni juga boleh dikatakan sangat berminat untuk membentuk hubungan baru dari segi sosial. Maksudnya dia suka kenal dengan ramai orang lah. Dia macam kenal, bentuk hubungan baru dengan someone. So orang jenis ni sangat akomodatif dan suka memperhatikan orang lain, yang memastikan kira macam suka pastikan orang happy lah. Dia sangat suka bercakap, tak kisah borak perkara yang serius atau borak perkara yang remeh-remeh. Dia kira macam suka, macam mana kita nak cakap, dia suka layan orang, dia suka borak dengan orang untuk pastikan macam bila dia suka pastikan bila orang tu borak dengan dia, macam Bina borak dengan Ain, I suka pastikan Bina ni happy bila borak dengan Ain. That's why bila Bina cakap pasal apa pun, Ain akan macam layankan je. As long as dia happy, macam tu. So extrovert thinker pula boleh dikatakan seorang pemimpin semula jadi dengan sifatnya yang tegas serta yakin. Okay, mereka lebih mendahulukan pemikiran yang logik dan lebih fokus pada tujuan yang jelas dari apa yang dia hasilkan tu. So extrovert jenis ni kira boleh dikategorikan sering perform lah, selalu perform dalam apa tugas yang dia buat. So dia sangat bekerja keras untuk capai impian dan alamat diorang. Matlamat. Okay, orang yang jenis extrovert thinker ni dia sukakan cabaran yang baru, and then bila dia ada satu masalah tu dia tak cepat melantah lah, dia akan cari jalan keluar untuk masalah yang susah ni. Bila orang lain dah give up, dia stay kat situ cari jalan keluar. Tak, kira orang kata sukakan cabaran dan tak mudah give up. Setuju tak kalau ada yang kata golongan introvert diketepikan masyarakat? Setuju, sebab bila masyarakat ni kan, bila orang terlalu pandang rendah pada orang yang introvert. Sebab bagi setengah masyarakat, orang introvert ni macam nothing lah, macam pendiam, macam tak best lah dia. Macam santai Ashraf, santai Murs. Okay, so we are done with extrovert, jenis extrovert. So kita masuk pula perbezaan karakter dia. So kita kena check ni, macam mana orang introvert ni, apa ciri-ciri orang introvert dengan orang extrovert ni. Okay, so kalau macam yang sedia kala kita tahu kan, orang-orang introvert ni dia tak suka, dia macam jenis dia suka menyendiri, tak suka bergaul sangat dengan orang apa semua. So diorang ni
tak kekok tau kalau bersendirian. Kalau macam contoh dia tak ada kawan ke apa benda ke, okay dia okay je lah, macam dia boleh bawa haluan dia sendiri. So selain tu diorang lebih fokus mengutamakan kehendak utama diorang. Okay, macam contoh apa ni bukan macam nak cakap, seorang yang fokus dalam mengutamakan kehendak utama. Contoh macam mana? Maksudnya macam dia fokus on diorang punya perspektif macam mana? Perspektif yang okay, yang macam ni perlu diutamakan. Kalau macam orang extrovert kan dia tak kisah macam tu kan. Okay, so selain tu okay, orang introvert pula dia suka memerhati. Lepas tu dia orang suka berfikir, analisis. Extrovert. Introvert. Dia macam jenis macam ada introvert jenis yang suka berfikir kan macam tadi. Introvert. Okay, dia menganalisis perkara-perkara tu dengan detail lagi apa semua. Okay. Lepas tu kalau macam orang introvert, kita tahu yang diorang tak mesra kan nak bergaul dengan orang pada untuk pertama kali. Betul tak? So kalau macam diorang untuk bertemu dia macam okay, macam takut nak apa ni, nak bergaul dengan orang tu, macam cakap dia takut like macam ni kalau contoh Ain, okay, nampak dia macam dia nak ke kawan dengan aku ni. Kalau aku berbual dengan dia nanti dia cakap aku ni kalau aku tak bercakap nanti dia akan judge aku like macam apa ni, orang ni macam tak reti nak bercakap je dengan aku, macam tak ada idea apa semua. So selain tu seorang introvert ni pula dia okay, macam Ain cakap dia orang yang alert dan peka dengan semua benda lah, macam macam nak cakap kalau dia peka dengan sesuatu benda lah, dengan keliling dia macam akan memperhatikan orang tu. So macam apa ni, selain tu juga introvert ni memang sukar untuk didekati. Kalau dia dah jumpa dengan orang tu, dah macam dia dah lama dah berkawan, dia memang akan jadi macam Ain cakap lah tadi BFF kan, macam dia akan introvert komentar tu dia akan jadi macam kawan dia sampai bila macam dia akan apa nama dia? Yes, observer. Observer, ya betul. Okay, selain tu apa lagi? Nabila. Okay, setia kawan. Okay, seterusnya kita akan cakap pasal extrovert pula. Okay, extrovert. Okay, orang extrovert dia suka berseronok. Macam kita tahu lah dia macam ni orang dia yang sangat bersosial, suka melakukan aktiviti kat luar. Lepas tu suka dengan suasana yang ramai. Kalau macam pergi majlis tu dia akan rasa macam okay, kalau contoh ada majlis ada orang kenduri kahwin okay, jemput dia, okay, dia macam excited lah nak pergi. Dia suka lah tempat-tempat orang yang crowded ni, yang ramai orang extrovert ni selalu dia macam yang kita tahu lah, orang extrovert dia sangat suka pergi pada tempat-tempat yang ramai orang. Dia tak kisah dengan orang yang tu, dia akan rasa macam okay, kalau aku jumpa dengan orang ni aku rasa macam nak banyak cakap dengan dia, nak cakap. Okay, seorang selain tu diorang mudah respon dengan persekitaran, adapt lah dengan apa pun situasi dia. Okay, betul, banyak bercakap, banyak bergaul, lakukan aktiviti macam apa-apa aktiviti. Kalau macam naik gunung ke apa tak kisah, saya kan dia suka aktiviti luar, yang mencabar macam tu. Okay, lepas tu extrovert kita tahu dia boleh jadi, kalau dia dah banyak bercakap kan, mesti dia akan rasa macam suka berkongsi cerita, suka berkongsi apa-apa pun. So macam dia seorang yang peramah ke. Okay, seterusnya apa lagi? Suka bagi cadangan. Cadangan untuk aktiviti. Kalau macam ada aktiviti berkumpulan tu, dia lah leader, dia boleh jadi leader dalam kumpulan tu. Dia akan cadangkan. Cadangkan apa kita buat ni? Why don't kita buat ni? That's right. Why not kita buat ni? Macam tu. Sudah? Aduh.
Sabar. Okay, so Okay. apa? Pendiam. Pendiam tidak semestinya introvert, banyak berbicara tidak semestinya extrovert. Ini ada ni explanation for this. So kalau macam ni, kita tahu kan pendiam. Kadang-kadang orang yang orang yang introvert ni tak semestinya dia pendiam. Macam yang saya terangkan tadi, pada dalam jenis-jenis jenis-jenis introvert. Okay. Dia tak semestinya pendiam. Bila kita jumpa orang yang bersendirian, selalu keluar seorang-seorang, pendiam, tak banyak bercakap, kita tak boleh cap orang tu terus-terus introvert. Mana tahu, kita tak tahu yang mungkin dia yang pilih untuk bersendirian. Macam saya kata, yang memilih ni introvert social. Kalau macam banyak berbicara pun tak semestinya extrovert. So macam benda ni fokus on introvert. So macam kalau orang tu banyak bercakap, tak semestinya dia terus di label extrovert. So kalau macam contoh seorang tu dia berada dekat rumah. Okay. Boleh tak yang kita katakan yang extrovert ni kan, macam yang kita tahu extrovert ni orang dia sangat suka bercakap, banyak bercakap, berbual, tapi tim tak ada tim kosong, macam tak ada benda pun. Tapi tim kosong. When it come kita suruh dia, okay kau dah cakap macam tu, kau buatlah. Lepas tu macam bela. Bela. Ada setengah orang macam tu. Ada extrovert yang betul, extrovert yang macam sorry. Ada orang introvert yang macam pandai bercakap tapi tak ada apa-apa info, macam tak ada apa-apa ilmu. Aiman psikologi banyak cakap tapi bila kita suruh buat tim kosong. So next, okay. Dare to be different, dare to be yourself. If that doesn't make you different, then something is wrong. So terima kasih. So itu saja daripada kami. So harap anda tuan puan semua faham. So if katakan tak faham atau nak tahu lebih lanjut tentang introvert dan extrovert, boleh je pergi dekat laman web kami UTM.my Counselling Center ataupun Facebook kami Pusat Counselling Universiti Teknologi Malaysia, ataupun pada Instagram kami UTM Counselling. So itu saja. So kalau ada apa-apa yang tak faham, bolehlah jumpa kita orang. Saya dengar ada juga kategori ambivert. Betul ke? Ada. Dia ada 3 personality. Extrovert, introvert, extrovert dan ambivert. Ambivert tu dia tengah-tengah dia tengah-tengah di antara introvert dan extrovert. Dia akan datang, mungkin kita mana tahu akan buat tentang ambivert pula. Okay, terima kasih Aurel. Sama-sama. Siapa pernah dengar ini, betul? Thank you so much for the sharing. Welcome Yifa. Okay, thank you. Terima kasih. Bye. Jumpa lagi. Terima kasih. Thank you for sharing. Alright, thank you.